Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Stadium RTM, kita mulakan dengan berita baik dalam aksi pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027. Penyerang kebangsaan Darren Lock memastikan Harimau Melaya meneruskan momentum kemenangan selepas menundukkan Taiwan 1-0 pada perlawanan kumpulan D di Stadium Pembandaran Taipei malam tadi. Pemain Sabah FC itu dimasukkan pada babak kedua menggantikan Paulo Josue muncul wira skuad negara apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-72. Ketua Jurulatih Kim Panggon membuat 4 pertukaran dalam kesebelasan utama pasukan yang menewaskan Kyrgyzstan minggu lepas dengan menurunkan Junior Estal, Muhammad Afiq Fazail, Paulo Josue dan Akhya Abdul Rashid. Pemain sayap Muhammad Faisal Abdul Halim terdahulu mensia-siakan peluang keemasan untuk mendahului selepas gagal menyempurnakan umpanan Arif Aiman Muhammad Hanapi pada minit ke-43. Berbaki 30 minit sebelum whistle penamat, Panggon membawa masuk Darren Lock dan Endrick Dos Santos sebagai pemain gantian. Percaturan itu membuahkan hasil apabila Darren menyumbat gol yang dicari-cari ketika permainan berbaki 18 minit. Pemain itu tenang menyambar bola hasil tampanan kurang kemas penjaga gol Taiwan ketika menepis percubaan Larry Endrick dari sebelah kanan. Malaysia selepas ini akan bertemu Oman pada 21 Mac tahun depan untuk perlawanan ketiga. Dalam perkembangan kejohanan hoki antarabangsa Piala Mirnawan, Malaysia mengalami satu lagi hari yang suram apabila kesemua pasukan yang turun beraksi semalam mengalami kekalahan. Dalam kategori lelaki, skuad Speedy Tigers A yang dibarisi pemain bawah 17 tahun tumpas 2-3 kepada pasukan Odisha dari India pada sebelah pagi di Stadium Hoki KPM Lembah Pantai. Rohit Kulu muncul wira pasukannya apabila meledak hat-trick. Pasukan negara pula berjaya menyumbat 2 jaringan melalui Ahmad Faris Ikram pada minit ke-29 dan 45 menerusi pukulan sudut penalti. Pada perlawanan berikutnya, Speedy Tigers B mengalami kekalahan teruk 1-11 di tangan pasukan Afrika Selatan. Pasukan bimbingan Izwan Firdaus Ahmad Tajuddin nyata bukan tandingan Afrika Selatan yang berjaya mempamerkan permainan agresif. Gol tunggal Malaysia dijaringkan Muhammad Faris Abdul Razak menerusi pukulan sudut penalti pada suku terakhir. Bagi saingan wanita, Speedy Tigers B juga menerima nasib sama apabila kecundang 1-9 kepada Jepun. Jaringan tunggal negara berjaya dijaringkan oleh Balkis Nur Batrisya Abdul Rahman melalui pukulan padang di minit ke-45. Menjelang kejohanan Piala Prayu 2023 yang bermula 25 hingga 30 November ini, penganjuran edisi ketiga oleh Kementerian Pendidikan Tinggi KPT ini mendapat sambutan memberangsangkan tahun ini. Timbalan Setiausaha Bahagian Seksyen Sukan KPT, Datuk Pekan Ramli memaklumkan sebanyak 4 pasukan baharu menyertai kejohanan edisi kali ini. Beliau yang merupakan pengarah kejohanan berkata, pasukan baharu yang akan bertanding pada kejohanan kali ini adalah Akademi Penang Panther APP, Johor Darul Takzim JDT bawah 17, Sime Darby Football Club SDFC dan Mutiara Soccer All-Star MSA. Penyertaan yang terbaik lah berbanding sebelum inilah. 8 pasukan ini bukannya orang kata satu perlawanan yang biasa. Kalau kita tengok Akademi Prayu Cup ni, sebab kita dah dapat lihat bahawa dalam 2 edisi sebelum ini persaingan untuk pemain-pemain yang ada di akademi ini sangat kompetitif, dan pace permainan kalau kita dapat lihat dalam Prayu Cup ni sangat laju dan sangat tinggi lah. Beliau ditemui dalam sidang media dan majlis pengenalan pasukan di Putrajaya. Kejohanan itu akan berlangsung di Akademi Bola Sepak Negara, Akademi Mokhtar Dahari AMD, Pahang. Sementara itu, pasukan Akademi Bola Sepak Negara Mokhtar Dahari AMD optimis untuk mempertahankan gelaran juara buat kali ketiga. Namun Ketua Jurulatihnya Muhammad Fauzi Muhammad Kasim mengakui dengan penyertaan beberapa pasukan baru, ia akan menyukarkan laluan anak buahnya. Saya rasa tahun ni cabaran lebih sengit sikit berbanding tahun sebelum ni. Yang saya nampak MUFT mungkin dan juga pasukan JDT yang akan bagi cabaran untuk edisi kali ini. Saya rasa yakin insya-Allah dengan pasukan yang sedia ada sekarang ni, dengan prestasi yang mereka tunjukkan setakat hari ini, kita yakin mampu untuk menjuarai.
Mulai tahun depan, atlet negara di bawah program podium akan dilindungi menerusi caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Menteri Belia dan Sukan Hana Yeo berkata ia dilaksana dalam usaha melindungi kebajikan atlet negara. Menurut beliau, Lembaga Pengurusan Majlis Sukan Negara MSN baru-baru ini telah meluluskan kajian semula skim elang latihan atlet kebangsaan dengan memberi penekanan kepada kebajikan dan kesejahteraan atlet di bawah program MSN. Ini merupakan satu langkah game changer untuk atlet kita kerana tidak pernah dilaksanakan untuk menjaga kebajikan atlet di mana atlet negara akan mendapat KWSP dan juga Perkeso mulai tahun depan. Di samping itu, jelasnya skim allowance bagi atlet kebangsaan yang dilaksanakan kementerian itu sejak 2006 dengan pihaknya sentiasa membuat penambahbaikan dari semasa ke semasa untuk melindungi kebajikan mereka. Kos pembangunan semula Kompleks Sukan Shah Alam KSSA sebanyak RM3.28 bilion melibatkan jumlah keseluruhan termasuk kemudahan lain yang akan dibangunkan di sekitarnya. Penjelasan itu dibuat Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari susulan terdapat persoalan dibangkitkan mengenai kenaikan kos pembangunannya. Bagaimanapun, beliau berkata kos berkenaan masih belum diluluskan oleh kerajaan negeri sepenuhnya kerana yang dipersetujui adalah melibatkan kos naik taraf stadium membabitkan jumlah sehingga RM787 juta. Saya nak maklumkan 3.28 bilion ini adalah kos keseluruhan kompleks. Kompleks itu yang melangkumi Stadium Malawati, Stadium Shah Alam, hotel, bangunan serta pusat stesen bersepadu dan pusat teater yang akan ada dalam cadangan fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Jadi 3.28 bilion ini merupakan kos keseluruhan yang belum kita agree, yang basically kita agree setakat ini yang betul-betul ialah proses perobohan dan kita sedang menilai sampai di pertengahan untuk proses pembinaan stadium kerana hasrat kita adalah menggantikan stadium. Beliau berkata demikian ketika menggulung rang Undang-Undang Enakmen Perbekalan 2024 pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Selangor di Shah Alam, Selangor. Kapten pasukan rugby Perancis Antoine Dupont dijangka membuat penampilan pada Sukan Olimpik Paris 2024 dalam acara rugby 7 sepasukan. Sumber memberitahu ia akan dimuktamadkan Isnin depan selepas pertukaran sementara daripada Kesatuan Rugby kepada Rugby 7 sebelah. Dupont yang sebelum ini beraksi pada Piala Dunia Rugby bulan lalu bakal terlepas kejohanan 6 negara 2024 bagi memenuhi jadual padat persediaan menghadapi tamasya yang berlangsung Julai. Tiada maklum balas daripadanya setakat ini. Bulan lalu, pasukan Le Bleu hanya mampu berpuas hati mara ke peringkat suku akhir selepas tewas tipis kepada juara dunia 4 kali The Springboks dengan mata 29-28. Pemain tenis nombor 1 dunia Novak Djokovic menamatkan tahun 2023 dengan kemenangan ke-7 jelajah ATP. Ia selepas beliau menewaskan pemain tuan rumah dari Itali Jannik Sinner dalam masa 1 jam 43 minit dengan mata 6-3, 6-3. Sinner yang mengalahkan Djokovic dalam aksi peringkat kumpulan sekali lagi tampil berdepan Djokovic yang tampil agresif dari awal perlawanan. Pemain kelahiran Serbia itu memenangi 20 daripada 22 mata perlawanan untuk menang set pertama hanya dalam masa 38 minit. Pada set kedua, Djokovic tidak memberi sebarang peluang kepada Sinner untuk membuat kebangkitan dan dengan mudah menang perlawanan tersebut. Rekod Djokovic dalam pusingan kejuaraan jelajah akhir ATP kini berada pada kedudukan 7-2 dengan trofi pada 2008, 2010, 2011, 2014, 2015 dan 2022-2023 menandingi lain-lain pemain seangkatannya. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Sekian Stadium RTM bersama saya Fahazim. Salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.